Allah. 3, 2, 1. Suka Take 2. Excited je. Sorry tadi take 2 lah kita terpaksa restart. But anyways, Assalamualaikum guys, what's up? Waalaikumsalam. Assalamualaikum guys. I'm Mar Ellie. My name is Aidi. I'm Ustaz Hidayat. We are from the Black Cats Podcast. Yes sir. So macam kita dah pergi Pasir Ris. Oh mak kau, sorry, I think it's me. Kita dah pergi outdoor shoot dekat Pasir Ris Park. So what do you guys think? Korang rasa kita should continue? I think we should continue lah. I think korang as audience pun korang suka benda-benda gini. Kita pergi outdoor berbual-bual. Yalah kan. Actually banyak mungkin sorry banyak tu for benda ramai penonton prefer to do outdoor, but outdoor it's bukan nak cakap apalah, outdoor ni terlalu banyak tempat yang restricted, especially in Singapore. So Singapore memang tak banyak tempat dah nak pergi so kita go to places yang kita boleh masuk, boleh access untuk kita, senang untuk kita, and tak cause us trouble also with any authorities ke Correct. kan. Itu very important, authorities tu. Jangan buat masalah. Yes. Itu je. Yeah, then other than that not say gerun, but can say it's a very quite chill suasana Ni Chill, not for me ah. Oh yeah. I mean Yeah. for us, for most of us, I think it's kind of level 1 atau 2 out of 5. Maybe the level 1 lah. Level one, Dia yes. 1.5 lah. Still For dorang is level 1, but for me it's level 3 somehow, because kalau tak ada insiden yang semasa kita recce tu, aku tak rasa lah. Aku probably will feel level 1 the same as you guys lah. I mean like when we were sitting there, it was kind of okay lah. Okay, tapi pasal like there were like sounds recorded. Apparently it wasn't recorded, cuma kita tu pakai kita pakai earphone. Recorded. Accordion. Salah bunyi. Sorry. So yeah, it wasn't recorded. Apparently belakang It's kita very memang loud. tengah busy. But mungkin because me and Ustaz tengah berbual so kita tak boleh berbual. Kita tak boleh dengar sangat for me and Ustaz. Yang which one? Apparently there's a few sounds lah actually. Is that it we the heard. laugh? That one I think Not get the- Asmar to explain. Samar tak pakai headphone. She was the only one tak pakai headphone for the outdoor episode yang for most of the episodes macam sekarang pun dia tak pakai headphone because she memang I choose suka not dengar. Yeah. Then yalah, so maybe you can explain apa yang you dengar dekat background. Okay. I don't know. First, I think the very first one yang tak salah starting. Was it starting ke apa? Aku tak ingat. That point of time, I heard like a very faint sound. Dia macam aku buat something like that. But it's on my left ear. Dia nak cakap kuat tak kuat, but it's so faint that dia macam cucuk telinga tau. So aku ingatkan okay lah, mungkin apa Tinggal nama berdarah je. agas ke nyamuk ke apa, because we are like in the park malam-malam. Kadang-kadang kan benda-benda gini kan terbang-terbang kan. So aku ingatkan nyamuk ke apa lah, macam Cara bunyi dia? gitu. Macam something like that lah. Last. Something like that. Tapi so aku ingatkan because like what ID was mentioned, like Was mentioning. sorry, aku nak terlalu ludah sebenarnya. Okay, was Dahsyat ni. mentioning that I'm the only person who doesn't wear headphone, and only the three of them lah. But I thought that I'm the only person who heard that. So when I turned, Man was looking at me. Tapi aku macam pelik jugalah, asal Man tengok aku, Man dengar ke apa yang aku dengar? Because ID didn't have any reaction, and Ustaz also doesn't have any reaction. So aku like, kau dengar ke apa? Dengar. Sama juga. Same side. Macam mana? Macam mana? Dia very faint lah. Dia macam Tapi kau dengar from the same side. Something like yang that. Mar Is it kata on left side. or right? Aku dengar macam left. Aku dengar left. So macam first bite Mar dengar daripada kiri, Man dengar daripada kanan. So maknanya benda tu is belakang Ustaz lah. Sebab dia dekat ya. Pertengah. Dia duduk paling ujung tau. Yeah, I'm the middle. Oh ya. Ustaz was Oh sitting ya. Oh So ya. dia on Okay, my correct. right, Dia Man yang on my edit, dia yang tak tahu. Correct. So Entah, kadang-kadang pasal aku balik. tengok korang is Ya, Mar betul. sitting that side. Yeah. So Oh, I yeah. just behind us lah, behind Mungkin me lah. lah. Macam itu. Dia macam nak cakap ketawa, aku tak tahu. Aku sumpah aku tak tahu. If korang tanya aku dia ketawa ke, dia kekek ke, aku pun tak tahu. It's just Satu lah. The other one is bunyi kekek lah. Bukan bunyi kekek. kekek, it's very loud. That one we can hear.
Yeah, tu I ada. think everybody can Yeah, hear. surprisingly semua boleh dengar. Cuma tak dapat kat dalam rakaman sangat. Correct. Kalau korang dengar balik tengok balik the episode and dengar betul-betul, mungkin korang boleh dengar. Aku tak insert any inputs lah, Yeah. because like Because tak dengar. tak dengar. It wasn't captured on our microphone or anything. It's either tak dengar atau very soft. Yeah. Tapi masalahnya mikrofon ni orang DK Barat kat luar pun Boleh dengar. kita boleh dengar Kan? motor jalan yang exhaust pam 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 Oh, pam. ya, Boleh dengar. Lagi? Yeah. Faham? Lagi belum. Motor tu rosak kan. Which is true lah. Yeah. Which is true. So kita went Correct. like there was one part, I think before I went, I asked us to go silent, then ada yang bunyi gong. Correct. Tu boleh dengar. Ya, tu boleh dengar. Orang budak Dikir Barat, I think kalau korang play back that episode, korang boleh dengar tak macam orang menjerit like orang tengah buat Dikir Barat. Ya. Memang buat Dikir bukan macam lah, memang pun. Correct, actually. correct. Ya. And the sound is quite tau actually. Yeah. Except for Kuat. the part yang kalau korang tengok intro dia yang laki jerit tu, aku tak tahu tu apa. Itu Pasal tu I never prominently hear is just one person per kid and it's very near. anything. That one I never hear anything. Ya, tu kuat gila yang it sounded like macam orang kena attack or something like that. I don't know, Wallahu alam. Like mungkin orang betul-betul kena rimbat ke apa, jauh-jauh. I don't know. But still dia jauh macam mana pun dia akan ada follow up after that one. Follow up Dia set appointment ke? No. Follow up tu masuknya. Ustaz, saya ada soalan. tak. Sebab tak? silakan. Bukan. Ni serius. Ingat dia dah hantam. Tak, ada masa saya merepek. Betul. Tengok macam banyak kali. Tak. Silakan. Tak, betul ke orang cakap kalau bunyi dia jauh, benda tu dekat. Kalau bunyi dekat, benda tu jauh. Itu motus superstitious. Oh. Kepercayaan orang Melayu. Tapi wallah alam. Ustaz belum pernah kena. Cuma masalahnya yang kita kena yang ketawa tu dia rasa dekat. Yeah. Dia rasa very But dekat. it's very loud. Gil. Tak. Bunyi dia kuat tapi dia rasa macam jauh. Correct. Ya, Because ya, ya. Kita imagine mikrofon jauh. Okay? Ni masih jauh. Okay. Sudah. Tak boleh. So tak. Dia maksudnya dia punya bunyi is ketawa yang kita dengar is macam ibarat belakang ID je. Because I heard when inside the video I was looking at ID, bila ketawa tu berlaku, dia ibarat macam atas pokok belakang ID. Yeah. Oh. So it's very near. That's why I look at Mar. Nak tengok Mar dengar tak? So semua dengar masalahnya. Everybody dengar terus kita silent. So No, we keep talking at the is point it of time. we keep talking? We keep talking. Oh, Kita serious? macam Just buat bodoh kita buat bodoh, we just korang ignore. diam habis aku tengah berbual. Ah, I don't Yeah. you just ni lah. But that one is very near. Very Betul-betul loud. very near. Tapi masalahnya dia peliknya kita tak dapat rekod pun. Ya. Ni Dia bukan mengilai tau guys. Ni mikrofon bukan calon-calon mikrofon. Dia boleh dengar orang di Barat. Imagine bro. Yeah. Ya, dia bukan mengilai. Dia macam Kek. kek. We talk monyet. Like Yeah. 3 times. Kita ingat monyet. Ah. That's why yang Mar told me, Ustaz, tapi kalau monyet akan ada kawan. Jarang monyet seorang. So kalau satu ketawa, monyet lain akan ketawa. Yes. But this one satu je. After that dah. Ya. Tapi nasib baik kata bunyi dia tak ramai. Kalau ramai saya cabut dulu. Jangan. Kata kalau monyet tu ramai-ramai attack. Kita hantar Mar dengan ID. Asal kita. Sebab kita gemuk. Oh, sini. Ustaz berbual kan. Pasti Korang tengok diorang yang cakap gemuk tau. Kita tak cakap apa-apa. Sebab dia gini, kita ni sedar diri. Kita kena selalu ingat jangan overconfident. Yes. Kita ni muka dah bulat. Jadi kalau nak cakap kurus nampak sangat menipu. Kau berdosa. Jadi kita ni dua budak gemuk. Jadi kalau budak gemuk dia lari lambat. Jadi kita kena pergi dulu, diorang settle. Diorang dua kurus. Sudah. Macam Lidi. Tak ada. Maybe takut it's the other way round lah. Yeah. Kita lari dulu cek diorang yang lambat tu diorang kena attack. Korang yang ketinggalan. Mana tu nak? Korang yang semput. Korang yang kena attack. Tak, kita maknanya kita tinggalkan korang. Tak ada So maknanya maknanya. I will push you in front. Tak I will ada. push Mar in front. Tak Jadi ada. monyet tu akan attack you guys. Kita lari. Tak apa. pergi apa nak? Monyet attack tak apa. Kalau benda lain attack kita, saya salahkan Ustaz. Ustaz lari kenapa? Sebab dah gini, kita kan dalam bab-bab 50-50. Sekarang benda tempat gelap. Ustaz mana tahu itu monyet ke hantu. Kalau sekiranya hantu lain cerita. Kalau monyet betul tu, taruhlah monyet ke apa binatang yang berbisa. Tapi tak dah tahu. salah. Ustaz tu Ustaz. Ustaz lari kenapa? Saya kerjanya Rukiah. Saya bukan yang kerja kat zoo. Saya tak tahu. Kalau saya kerja Kena kat zoo tengok lain. Macam mana Ustaz macam gini. Itu dia ya. Ingat-ingat Masya Allah. So lah, then Yeah. kita dengan cake, alongside with that cake dan ada benda jatuh daripada pokok. That one frequent. Tu terlalu banyak kali. Tak, yang paling style tu yang last.
Dengan bunyi jatuh, kepam dia bunyi jatuh. Oh ya ya ya. Yeah. Ustaz Martogo. Yeah. Dalam Right. Martogo. And tempat yang jatuh is tempat yang kita reki. Yeah. Yang when I pull you aside, itulah Yeah. tempat yang Which dia is bunyi. belakang korang lah kan. Yes, Ya, correct. it's belakang kita. So macam Yeah, it's exactly the same spot. masalahnya macam banyak pula buah dia jatuh. Tu pasal lah. Dia continuously macam tak, nanti after few minutes tak lagi. Tak ada, dia kalau tek tak apa tau. Dia macam quite slightly heavier than buah. Buat gitu tapi tak ada bunyi dia. Ada dia Aku kau tak tahu dengar. macam mana nak explain bunyi dia lah. Because tu kan buah yang colour purple lah apa tak kan. I mean like korang, I think kalau korang pergi park, Bakal apa? buah tu burung selalu makan lah. Kalau korang pergi jogging kat mana-mananya park, nanti korang nampak. Nikat. Apa? Tak apa yang no ini tak sebetulnya. Tak apa. Because start lagi try. Apa yang buah colour purple? Buah colour purple macam kalau korang pergi park ke pergi jogging Is it ke big? mana. Is it big? Tak, dia kecil gini je. Macam Kalau biji, dekat lantai nanti korang nampak ada stain purple tu, that's the fruit. Tu sebenarnya biji? buah. Dia Bukan. macam orang Yeah. selalu akan pijak kalau tengah dia Ah. kecil-kecil Oh. je. Oh, itu Yeah. Biji selasih. It's a fruit. Oh, I Yeah, know it's a that. fruit. So boleh It's biji very selasih. small. Kau jangan selasih ke kecil bro. Selasih. Yeah, it's very small. Tapi kalau nak cakap benda tu, buah tu jatuh, buah tu kecil je. But No, dia actually bunyi. when you step on it, it's pop very loud. But Kalau masalah- fikir positif. Tapi kalau kita pijak, the force of kita pijak dengan jatuh daripada pokok tak Yeah. sama bro. Ke Tapi tempat, bunyi dia slightly heavier. Ya. But I don't know what is that. Jadi sekarang apa masalah dengan buah ni? Tak tahulah. Itulah. No, sounds. We're talking Yeah. about sounds. Yeah. Other than that, kita tak ada nampak ke apa-apa nampak lah. The good thing, the good thing is kita tak ada nampak ular. Yeah. Binatang, So bila kita masuk tu, bila time kita reki, dia boleh tanya, ada orang tanya masuk dalam dengan kita sekali, dia boleh tanya. Kita tanya dia macam dia berbual dengan kita, then after that dia tanya what we were doing here, then kita just jalan-jalan. Oh yeah. Dan tak salah ID ke Mar yang tanya, dan dia cakap no, we are finding snakes. Oh tak, dia tanya kita. Do you see snakes? Oh, do you see snakes? Yeah. Kita dah macam ni kita nak buat recording. Yeah. Kita kan duduk bukan jalan. Malam-malam pula tu. Yeah. Pakai torchlight. Pelik. Ya, tapi situ memang ada ular. Yes. Itu Yeah. pernah ternampak ada banyak. Tapi kalau nak cakap pasal nampak, I think you also Ustaz. I think you I feel am the also same ustaz. Betul. Betul lah. Dia Astaghfirullahalazim. punya kalimah tu maknanya dia punya center betul. You are also ustaz. Saya tidak, tapi tak betul. Okay, continue. Macam kan, I think you also said the same thing. We are apa aku berbual ni, kau tengok. Kita kan Kita baru berbual pasal ular. Kita kan Dia berbual, dah kita imitate berbual ular. Ular dia dah masuk. Kita kan duduk 3 orang. So ID was sitting opposite us. And then light lampu putih ni is like on our left side. I don't know about you, but I think you mentioned the same thing because we are looking direct, because camera tu kat sebelah lampu kan, It's on the right side kan? on our left. On the left. Sebelah sini kan. Left, yeah. So aku tak tahu whether is it my eyes or is it something there, because kalau kita pakai lampu putih, so if you look at the light for too long, maybe you might see things that macam kau nampak lampu shadow, like you know, bright. Yeah, I saw something dekat daerah sana tapi dia colour putih. Behind me. No, dia dekat betul-betul kat tepi lampu, like few steps. Macam lampu ni No, dekat tembok ni je. I think I understand that one. So kalau kita I think tengok you said the same lampu thing tak, also kalau that kita night. tengok lampu putih lama sangat, once we blink kan, kita akan nampak Yeah. macam ada satu Macam shape ada macam gini. yeah. Dan kita blink lagi nanti nampak shape. Yeah. But yang But what you see the one is that colour I putih. see, colour I nampak putih. hitam. Okay, the one that I see, it wasn't, okay, kalau kau tengok lama sangat lampu, kalau kau pejam mata, kau celik mata, kau akan nampak lampu macam lampu and it's bright. Okay, but this one no, dia macam shadow tau, kalau putih, and it's not, kita punya lightsaber is this thin lah senang cakap. But the one that I saw was macam besar, putih, tapi macam belah tu hitam. So I don't know if it's a shadow or is it mainkan perasaan ni, aku tak nak cakap apa-apa lah, but I don't know lah, maybe Macam nak gaduh perasaan suara berbual dengan terganggu kamera. ke apa ke, Macam I nak don't gaduh dengan know. kamera. Aku seram. Aku kalau nak orang kan macam nak gaduh. Dia dah jadi fanatics lah. Dia fanatik kat geram, tak tahu benda tu kan. Dia dah fanatik habis ni. Yeah, I don't know. I think you But said the same thing also. for me is I nampak yang sebelah ID. Oh, is it? So ID was facing on your left. Okay. There's one point of time I always keep Bukan. looking at your left. left. Pon. Your left. Okay, nampak your left. So belakang tu memang pokok-pokok lah. Yep, correct. It's just that I see shadows. So I don't know is it from the lighting of ini towards ID Okay. to keluarkan shadow. Yalah, that's Because why but the shadow never move. But ID was moving. sama lah. That's the problem. So Yeah. macam if you move,
the shadow I understand. Maknanya daripada lampu dia tunjuk lah. Correct. But masalahnya bila Dia kat situ je kan? Correct, dia stay kat situ but for a while. So bila ustaz try to macam blink and try to look, then after that tak ada. Lah, ya. That's the problem je. Kita 50-50. I Kita didn't pun know, tak tahu tak tahu benda. ada betul ke tidak, or Mungkin just our mata eyes kita kot. playing with us, or mungkin dah malam dan entahlah kan. Penat guys. Mungkin aku Yes. pay korin ke. Oi. Cik, selit Masa nak masuk topik. Pandai aku selit. Kau janganlah kasi awkward. So yalah, aku tadinya selit. Tapi yes, this week topik Main. kita nak Main-main. Tak ada, dia ada squeaking. Faham. This week Dia topik. tikus. Itulah aku dah cari. Jangan. Kita this week topik kita nak berbual pasal korin. So Yeah. the last thing that kita storytelling about is Korin. apa perempuan tu dia nampak perempuan ke Nenek. lelaki tu dia nampak nenek dia tengah duduk nenek dia dekat atas rocking chair. Nenek dia Yeah. tahu. Okay, so first Nenek question. dia dah meninggal So first question, bila kita dah meninggal, as what Ustaz pernah explain kat previous episodes lah kan. Dah Ustaz dah explain kat kita. Oh, okay. Bukan Cuma Ustaz tadi dah- sentence macam Salah, tidak. Tadi Tidak. Bukan itu maksudnya. Okay. So bila Tidak, cuma tak betul. So bila Ustaz dah pernah explain kat kita is bila kita dah meninggal, roh kita dah fully go back to Allah Subhanahu Wa Taala. So Budak-budak. siulah. Main ke bawah. So apa ni? Tak, tu sebelah. Tu orang sebelah. So bila kita punya roh dah fully back to Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya korin stay atau dia syaitan. all Kira kan dia together? akan buat hal sendiri lah. Oh, Dia so punya cuma Ustaz explain korin apa? oh. so okay, before we start to that, korin tu apa? Korin tu adalah peneman. Ya. Pom. Dah, Korin tu adalah peneman. So dalam Islam tu maknanya Korin adalah orang yang very dekat dengan kita. Okay. So macam tu Korin. As in orang paling dekat kita, as in dia is paling Tu dalam terdekat bahasa Arab kita. lah. Bahasa Okay. Arab Qarinahu maknanya is benda yang dekat dengan kita. Okay. Yang ditempelkan dengan kita. Seperti gitu. Tapi dalam Islam dia explain Qarin tu Ustaz nak try recap balik. So dictionary kat dalam kan. Dia nak kena search Oxford. Tidur. University. Tidur. Tu overload. So dia gini. So ulama mentafsirkan antaranya adalah Qarin ni ada dua. Satu adalah diutuskan oleh Allah SWT daripada para malaikat. Yang kedua adalah daripada syaitan, mana golongan jin. Okey. Dua pendapat daripada ulama, satu Ibnu Taimiyah, lagi satu adalah Ibnu Kathir if I'm not wrong. Apa? Ibnu Kathir. Aku Ni macam kalau Ibnu you try to search ulama namanya Ibnu Kathir. Okay. So is known, well known. So dia orang mengatakan adalah yang malaikat diutuskan sebagai Qarin bagi manusia bukan untuk menjaga, hanya untuk kirakan kasih dia ajakan untuk pergi buat yang benda baik. Syaitan opposite. So macam gitu. Itu dinamakan Qarin. Itu daripada tafsir-tafsir ulama. So you can research lah sendiri. Ada tafsir Tabari, ada banyak ada kitab-kitab ni nama. You can search. So kalau Qarin yang syaitan, dia menghasut kita buat benda yang bukan-bukan lah kan. Tapi kalau Qarin malaikat, Dia ajak yang buat benda aja baik. yang benda baik seperti Solat solat subuh. semualah. Solat subuh nak bangun, dia bangunkan. Macam gitulah. So seperti gitu. Itu yang apa ulama mengatakan. Ibnu Taimiyah mengatakan lah dengan Ibnu Kathir. Dia bukan untuk menjaga, tapi hanya untuk menghasut kita untuk pergi buat kebaikan. Itu saja. Oh, hasut tu kira-kira boleh use as a good term also. Hasut lah maknanya dia kasih motivasi atau dia kasih ajakan untuk kita pergi buat yang benda baik. Sama opposite dengan syaitan. Cuma macam tadi yang your question is, kalau sekiranya seseorang tu mati, what happened to the Qarin? So kita ada dua Qarin, malaikat dengan syaitan. Yang malaikat dia akan tunggu tugas yang next bagi Allah SWT. Itu malaikat yang cara. Malaikat yang kita tahu adalah dia mengikut perintah Allah. So for example, I say satu orang ni cakap your mission is to jaga dia. Okay. Tak ada. Aku tengah tahu. Simi Tai Chi. Okay. Tak ada. Buat Tai Chi. Okay, so for example, I ask someone to be jaga bodyguard lah. Saya cakap, okay, your kerja is to jaga ID. ID one day piok. Tapi nantilah lama-lama kita doa panjang umur InsyaAllah, amin. So bodyguard tu dia akan tunggu my instruction. What is the next job? Macam itu.
Tapi syaitan macam mana? Ada ulama yang ulama mengatakan adalah yang ini bukan ulama-ulama lah. Ini daripada guru saya sendiri daripada Yaman. Tapi saya tak nak cakap namanya lah. Saya segan. Okay. So dia mengatakan kalau sekiranya qarin malaikat tu dia akan balik kepada Allah SWT and tunggu apa dia punya next mission atau job daripada Allah SWT. Tapi syaitan yang qarin yang daripada syaitan atau jin dia akan hidup seperti mana sampailah hari kiamat dia dibangkitkan. Ada begitu. So macam gitu Okay, lah. tapi since Ustaz, you were saying that yang macam dia nampak nenek dia kan, itu syaitan kan? Syaitan. Qarin syaitan. So kalau qarin yang malaikat tu pun sama rupa dengan kita ke? Tak. Dia Dia okay, yang tu kita tak tahu. Because malaikat ada rupanya tersendiri. Okay. Rupanya tersendiri. Ni just in case mana tu korang pun Imagine fikir macam imagine So senang like, je. For example whatever it is, kalau orang tu dah meninggal, malaikat yang qarin sebagai malaikat tu adalah dia tidak akan buat benda-benda macam itu. Dia tak akan merupai orang yang dah mati tu, dia tak akan takutkan. Once dah job dia dah habis, dia akan pulang straight kepada Allah and wait for the next mission atau next so job. kalau the next mission qarin yang syaitan tu merupai kita, betul tak? So Okay, once dia actually tak menyerupai kita. Okay. Dia actually ada dia punya own bentuk dia tersendiri. Okay. Sebab golongan jin ada dia orang punya own bentuk. Okay. Dia cuma boleh shift. Okay. Shift. Shapeshifter. Yeah. So macam that's why orang cakap ada orang-orang Melayu kata kalau sekiranya ular tu daripada syaitan, syaitan akan suka menyerupai ular. Disebabkan itu macam itu. So for example kalau dia punya syaitan tu kan dia menyerupai nenek dia bukan disebabkan muka dia macam nenek. Ya, faham. Kerja dia untuk Menakutkan. orang. Kenapa menakutkan? Disebabkan kita tahu orang tu dah tak ada. Dia datang balik. So apa kita punya first perasaan? Takkan sayang rindu kan? Dia sekarang terkejut. Walaupun lah macam mana berani, will have fear inside your heart. Tapi macam dalam wayang-wayang gitu dia macam tunjukkan macam mak dia patah balik macam mak rindu. Syaitan. Tapi Syaitan. Selain dari mimpi, wallah alam. Mimpi ada ulama mengatakan ada yang gitu, ada yang tak ada. Sebab ada antaranya ustaz-ustaz Malaysia yang saya pernah dengar yang mengatakan kalau sekiranya kita mimpi arwah ayah kita, arwah mak kita yang baru meninggal, antaranya adalah disebabkan kita rindu pada dia. Kita overthink sampai kita bawa kepada mimpi. Macam gitu, itu saja. Tapi juga dalam kitab ruqyah kalau sekiranya kita kerap mimpi arwah. Nenek kita mimpi, bapak kita mimpi, semua kita mimpi arwah datang balik. Yang tu lain. Itu ada possibilities of pendamping daripada keturunan. Antara symptoms. Saka. Saka. Kejut aku. Saka. Macam itu. Saka. Okay, Saka. Okay. Bukan Saka Saka. So macam gitulah. But qarin pun macam mana pun kita tak boleh rasa takut dengan orang lah. Yalah. Sebab orang tetap makhluk Allah SWT. Yeah. It's just that bila dia buat shape-shift jadi benda-benda yang memang kerjanya untuk menakutkan hati orang beriman, maka that's why ulama ajar, hadis Nabi mengajar what to say, what to baca. Macam Ustaz selalu keep on repeating. Kalau tak boleh baca ayat kursi dalam keadaan yang darurat, baca bismillah, Allahu Akbar. Paling simple. Kalau tak boleh bismillah, Allah pun tak ada masalah. Allah. Ingat balik kepada Allah SWT. Sebab syaitan ni jin dia orang tahu siapa yang Maha Esa. Ya. Diorang just sama macam kita. Ada yang kitanya kawan-kawan yang bukan orang Islam. Dia tahu yang ada yang dia cakap kita the believe one God, ada semua percaya. It's just that diorang ikut diorang punya religiousnya faith lah. Itu saja. Sama macam diorang. Diorang pun ada agama lain tu semua. Faham. Interesting. Okay, Mar has a story. I don't think Ustaz knows about it. Apa storynya? So I think it Ustaz goes Apa? tak apa, ceritakan je. So it goes way back lah. I think she has also shared this in the previous episode. Yeah, So I did share. mungkin Mar boleh ceritakan whether and you can macam give a synopsis kalau ini qarin ke atau syaitan biasa ke. Okay, you give a story. Okay. I think I did share this on our first season. Dah lama lah about this. Back then during primary school when I'm still staying, of course lah, mak bapak, tinggal dengan mak bapak. So what happened was my sister went for school excursion. Pergi tak tahu gimana lah, St. John ke gimana ke, I don't know lah, Wallahualam, I don't know. Then what happened was when I was asleep, because rumah 3 bilik kan, so kalau kita nak tidur tu
kita akan buka tingkap pula, pintu store. Macam apa nama, not full tapi setengah, half of it. But I just got to know, I just had a talk with my mum about this lah. I didn't know that she actually got disturbed also before that thing came. Okay, I don't know whether this is Corin or what, but benda tu dia menjelma masa aku tengah tidur tu, aku punya kaki menghadap pintu nak masuk bilik lah. So store room dia terbuka kan lampu. So I saw a figure pakai telekung, okay, looking at me like this. I think kalau korang tengok yang lepas-lepas tu, I did ever shoot the how does she look at me. Dia macam mata aku besar guys, okay, tapi dia lagi besar, dia besarkan mata dia. Dia macam Tak, itu budak. dia macam gitu. And dia pakai telekung looking at me. So aku ni yang takut. Kenapa Man? Jantung nak meletup. Aku ni yang Nak putus. tengah takut ni. What I did was I went to the cupboard next to, like few steps away lah. Macam cupboard, keluarkan Quran, peluk. Then I sleep with it. Sekali dengar. Sorry, pause Kalau disclaimer. korang dengar bunyi tu, sebenarnya jiran sebelah. Bising budak tu. So you imagine how powerful this mic dia boleh ni kan. So Yeah. imagine tu yang what Ustaz explaining lah. So yalah, then after that dah terlalu takut sangat peluk Quran. I don't know whether I'm supposed to do that. Okay, like of course dalam hati baca doa lah. That is the first thing to do. This is automatic. So makin menakutkan, aku selubung lah dengan selimut tu. Then masa selubung selimut, aku pusing sebelah kiri tembok. Then aku dengar macam dia dekat telinga. But when I recap back again, like recently we had a talk with my mum. My mum did told me about that. On the same day, actually there's something actually disturb mak aku tengah tidur. Macam dia trying to grab my mum's hand, tapi macam tak sampai. Muka dia macam very iri, nenek, macam orang tua gitu. Macam rupa dia lain. So after few minutes tu, aku punya turn pula kena. And dia merupakan aku, macam merupai aku. Tu apa? Is it syaitan? Gangguan tu. Itu Itu besar punya gangguan. jahat. Tapi wallah alam qarin ke tidak. Cuma apa yang definisi ulama mengatakan qarin adalah daripada syaitan yang jin yang dia menempel dengan kita lah, dia ikut kita. So it could be possibly qarin atau it could be just gangguan jin. Memang jin tu nak ganggu you guys. Senang, seram nak tengok muka. Kadang-kadang takut macam flashback tau. Hello, please. Like I said penonton. Dia marah aku ke dia marah siapa ni? Dia marah aku ke dia marah siapa ada ni? jin dia keluar Bunny and Friends. You tell me. Belum pernah lagi Ustaz dengar klien cakap, Ustaz, saya kena ganggu. Saya lagi tidur setengah half awake, saya ternampak Bunny and Friends. Itu tak takut, itu kelakar je. Tak ada. Itu kelakar seram Correct, itu mesti takut sebab Yeah. dia punya job is to menakutkan. Itulah titik-titik pertama yang dia akan mula ganggu. Kasi takut. Fear dah ada kan. You tak boleh seorang. Dia akan lagi mendamping sampailah tu insan dia boleh masuk dalam badannya. So that's how dia mendamping. Mendamping banyak cara. Can be anything. Mendamping boleh daripada luar, mendamping boleh daripada nasab, mendamping Nasab tu daripada Nasab yang bayar zakat belum yang itu nisab. nisab. Salah Man. Salah Man. Dia dah pakai term lain je. Dah salah, Ni Man. dah masuk bab zakat. Bab zakat. So dia gini. Mai Ustaz explain Ustaz explain sikit. Korang banyak space tau. Asal korang mengimping ni? Sebab Kan? Ustaz dengan Man kita rapat. Biasa kita duduk serapat. Belangkas. Belangkas tak baik. Itu binatang. Tak. Samakan Ustaz dengan kawannya binatang ya. Astagfirullahaladzim. Maafkanlah saya ya Ustaz. Dimaafkan. Maafkan saya ya Tak ada Man. masalah. Okay. So I explain a bit. Dia a bit panjang sikit lah. So tapi takes around 5-10 minutes I explain. Yang pertama adalah Okay dah. nampak tak? Inilah menentukan how rapat we are. Macam itulah kacaunya. Okay, so yang pertama adalah dia daripada pendamping yang di luar. For example, ID balik, jalan kaki kat bawah. Sekali jin tu nampak, handsome betul budak ni. Aku rasa nak ikut. Ikut jadi pendamping. Okay. Kedua adalah pendamping dari nasab. Nasab tu apa? Bukan nisab. Nasab. Nasab adalah keturunan. Maknanya nenek moyang kita ada buat perjanjian. Perjanjian dengan jin. Apa dia punya tumbalan dia, apa sacrifice dia, berapa lama, berapa generation, itu semua. Dia pakai kontrak bro. Kontrak.
dah macam nak sign loan. Okay, dia ada kontrak semua, everything, duration, semua ada cap tangan. Cap tangan tu daripada darah selalunya. Dan dekat situlah dia cakap tumbalnya apa, is it dia kasih ayam atau dia kasih makan apa yang kita makan dia makan, atau kita nak kena kasih darah. Oh, ini kira bagaikan perjanjian kita sebagai manusia bersama syaitan. Correct. Oh. That's why dalam Quran mengatakan tidak boleh, disebabkan ayat mengatakan ada sekelompok manusia yang pergi kepada sekelompok jin dan meminta tolong antara satu sama lain. Apa yang Allah katakan, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kesesatan. Bukan menambahkan kerahmatan, tak, menambah kesesatan. So macam gitu. Okay, so bila masa dia berjumpa. Tak, okay, so saka ni atau dia mengatakan daripada perjanjian dia banyak. Ada 5 generation, ada 3 generation, ada 7, ada 10. Is up to the... Ada girls generation. Ada yang 5 gen kan? 5 gen. 5 gen ada. Gen Z. Gen Z. 4 room. 4 room, 5 room, BTO flat. 5 gen. Yes. Okay. Nampak? Dah merapu. Nampak? Okay. So dia so daripada saka tu kena hati-hati. Okay, so dia akan pilih. Usually yang orang cakap, oh dia akan ambil anak perempuan yang eldest atau yang bongsu. Okay. Wallahualam. Memang diorang macam gitu. Tetapi disebabkan kenapa ambil wanita, disebabkan diorang suka duduk kat rahim. Rahim siapa? Okay. Rahim dia jiran Rahimah. Rahimah tu sebelah dia rumah nenek. Nenek dia tak tahu nama dia. Dalam rahim, okay? So dia duduk kat dalam rahim. Kenapa? Sebab situlah mungkin, wallah alam, situlah nanti darah kotor, datang bulan. Bergayut lah. Correct, dia bergayut. That's why kadang-kadang ada case where dorang akan ada susah untuk Ngandung. Yes. Tapi usually for the first 3 years, 4 years. Kalau lelaki Dia selalu akan hilang. Lelaki. Okay. Dia kalau lelaki dia duduk selalunya kat perut gitu. Ada jugalah. Correct. That's why kita akan rasa constipated, diarrhea. Lelaki pun ada saka lah. ada. Ada Kalau silat, Oh. for example bapak belajar silat, dia pass that ilmu down to me, khodam dia jadi my khodam. Oh. Sama juga pun ada juga turun temurun. Cuma perbezaan ada khodam dengan saka beza sedikit. Okay. Khodam ada chance dia tak akan turun. Dia stay, dia mati terus. Apa tu? Dia Aku boleh tengok Dia kena pergi. Saka tak, dia ikut perjanjian. Okay. So yang Ustaz cakap tadi, perempuan dia aim kan, boleh tak dia satu kat lelaki? Boleh juga. Kalau lelaki tu terima. For example, dia tak sanggup tengok kakak dia tak sanggup tengok adik perempuan dia kena saka, dia cakap tak apa, aku terima. Masuk. Sama. So that's why dia bahayanya ni adalah dia akan kacau anak cucu. Yalah. Cicit kita semua Okay, akan so kacau. letak macam okay, for example kita ada 3 beradik. Dua-dua first tu kakak, last is laki. Okay. Okay, so saka kakak dua-dua reject. So kira kan macam first reject then you go to second. Second reject then baru pergi kat laki. Kalau sekiranya dia nak tapi dia akan kacau dia akan paksa. That's why kalau sekiranya lelaki tu tak nak juga. So apa dia buat? Dia akan kacau lah. Dia akan disturb. Itu yang jadi gangguan. Dia nak masuk dalam badan, dia nak paksa. So saka dia boleh masuk tanpa diterima. Macam mana dia terima? Dalam mimpi. Sama dengan sihir. Aku baru nak tanya macam mana dia boleh Okay, tahu dia reject sama ke apa, macam sihir. Okay. Dia sama macam sihir. Macam-macam sign language aku belajar. Okay. So dia Astaghfirullahaladzim. Dia macam sihir. Sihir adalah usually diberi sesuatu pun possible. Diberikan apa-apalah. Tapi usually kalau sihir dia akan ada symptoms lain yang berkaitan seperti mimpi ular, bau najis ke, atau mimpi dalam tandas macam itu. Tapi kalau saka usually dia akan mimpi bayi. Ada orang kasih bayi atau dia susukan bayi. Tetapi majority kalau mengatakan dia susu bayi, itu dia dah melekat. Selalunya kalau mimpi susu bayi, dia dah melekat. Kalau orang kasih bayi, dia masih lagi roaming, On the way on the way. Dia nak melekat lah, tapi dah susu. So usually orang kata macam, Ustaz, jangan dipikir lain. Tadi dah baik dah kat sini. Tapi Tak ada, aku perasan gimat tu kayak gini. Kayak gini. last kan, aku rasa kau gantung gitu. I think nak kena gini lah je. Okay. Suka okay. So kita patah balik kepada topik yang tadi saya berbual. Okay. Di manakah saya berbual? Di sini.
Di sini betul. Okay. Okay, so masa tu apa tu dia punya keturunan. So apa tadi Ustaz cakap? Try cuba recap sikit. What was the last thing I said? Tengoklah, korang tengok. Aduh. Okay, Apa before kita go back, kita continue, aku rasa kita akan bring this part to part 2. Yeah. Yeah. Panjang sangat lah. Sebab semua this I think this one is a bit long. Yeah. Kita akan move on to part 2. So kita akan jumpa korang minggu hadapan. Ya. Halapan pusing. So kita akan cuba ingat balik apa yang mana yang Ustaz stop sebelum kita Kita semua lost tiba. We are lost. Ni lah pasal mikrofon lagi lah terus lost. Man destroy everything. Ni semua mikrofonnya pasal. Yeah. Sebab kerja saya meriahkan suasana. Betul. Sebab diorang terlalu khusyuk. Tak boleh terlalu taksub. Tak sup dahsyat. So kita akan jumpa korang on the next week. Jangan lupa like, share, subscribe, komen juga kalau boleh. Yes, and kalau ada stories nak share dengan kita, boleh email di bio atau DM kita lah. Correct. 1900-112-30-50 63. untuk sumbangan $50. Jangan sembarang ada picit kan. Okay, so tu je lah dengan kita. Jumpa korang di part 2. My name is Adi. And I'm Mareli. I'm Ustaz Hidayat. Nuraki. And we are from the Black Cats Podcast. Ciao.